Masa awal-awal corona bana, masa mula-mula pandemik dan lockdown dulu, tidak dinafikan ada tim saya yang give up tau. Saya masa tu cukup benci dengan orang-orang yang give up ni. Cukup benci dengan perasaan give up ni. Bila cakap pasal benci saya teringat satu kisah. Masa tu kita orang baru lagi buat tim Walter Trading ni. Jadi kita orang pun pergilah menjual rumah ke rumah. Sampai satu rumah tu kita tengok, uish, rumah ni macam padu ni, ada can boleh close banyak. Masa tu kita orang 3 orang. Kita pun ketuk lah, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Lepas tu ada seorang pakcik ni datang. Salam. Spek mata dia dekat hidung tau. Salam, siapa tu? Macam ni pakcik, kami ni datang hari ni, kita ada buat program. Kita pun mula kenalkan diri. Lepas tu kita kata, oh, nak jual produk ni. Masuk. Tu kami pun saling berpandangan. Ish, pakcik ni ajak masuk ah. Kita masuk rumah, pakcik tu suruh duduk. Kita pun duduk. Dia buatkan teh. Dia buat teh. Bagus dia layan kami. Dia siapkan. Lepas tu dia pergi dekat pintu utama dia. Dia selak. Dia kunci pintu daripada dalam. Duduk depan kami. Dia bantai kami cukup-cukup. Ada berapa ramai ni? Saya kata kami sekarang ni ada dalam 56 orang. Berapa banyak satu hari kau kena jual? Satu hari kami target dalam 1000 seorang. Tu dia tiba, kau tahu tak kau kayakan orang atas, kau tak ada masa depan buat benda ni, meniaga macam ni, kau pergi cari kerja lain, macam-macam babe. Dia tibai kami hari tu separuh mampus babe. Saya ingat saya lebih kurang sejam gak dia sekolahkan kami. Saya tak tahu pakcik tu, dia cara dia cakap, dia cukup memang dia benci gila apa yang kami buat ni. Tak tahu sebab apa. Lepas tu dah habis tu, kami pun berlalu pergi. Masa tu memang rasa negatif, rasa down gila babe. Masa saya, Syafiq dan Muiz. Sampai satu hari tu Muiz kata, Tuan, dia call saya, Tuan ingat tak rumah yang pakcik yang tibai kita tu hari? Ingat Muiz, kenapa? Mana boleh lupa kenangan tu. Dia sebenarnya dia nak ajak saya join team dia lah Tuan. Dia kata, dia ajak saya, dia kata pakcik ada produk ni, pakcik cuba nak bina team tapi tak ada orang nak join. Oh, patutlah. Jadi guys, sebenarnya yang saya belajar masa tu tahu, kenapa pakcik tu dia cukup benci, dia haters. Jadi bila saya belajar sebenarnya, samalah kat media sosial kan, kalau korang ada haters kan, yang komen negatif kat korang, sebenarnya haters ni berpunca daripada apa? Mereka yang give up terhadap sesuatu. Macam saya jadi haters kepada tim saya yang give up ni. Saya give up terhadap give up. Jadi bila saya tengok orang give up, saya benci. Jadi guys, bila ada orang yang benci, yang hate korang, sebenarnya mereka dalam kesakitan. Dia benci terhadap diri dia kerana dia give up terhadap sesuatu. Sebenarnya dia tak ada kena-mena dengan korang. Jangan ambil hati. Biarkan saja haters ni sebenarnya sedang rasa kecewa terhadap diri dia sendiri. Masa corona bana ni memang meniaga sakit lah. Lalu saya pun mulalah satu strategi ni untuk kita atasi corona ni. Di sini cerita dia. Macam mana kami ni lalui fasa-fasa pandemik. Yalah, perniagaan kami 100% offline kan. Bila pandemik yang pertama ni, sebenarnya cerita dia macam ni. Mesti korang ingat Azri Walter nak give up kan? Apa? Kau ingat corona bana ni boleh buat Azri Walter give up? Pertama sekali, rangkaian barbershop. So kita kena faham, barbershop ni adalah skill kemahiran. Barber ni, dia ada skill untuk gunting rambut. Dekat luar sana, apa jua keadaan, akhirnya orang tak tahan rambut dia panjang, rimas kan. Barber ni dia ada cara dia untuk survive. Tapi benda ni rahsia lah, tak boleh lah nak cerita kat sini kan. Tapi semenjak lockdown ni, ada barber yang memang 8,000, 9,000 dia buat income. Tu barber settle lah. Dia ada skill. Yang penting sekali, dia kena rajin. Kalau dia ada skill, tapi dia tunggu orang cari, memang tak boleh lah. Sama tak kalau korang ada produk tapi tunggu orang cari, memang tak jadi apa lah, betul tak? College pula memang tak boleh run. Tetapi semenjak lockdown ni, kami berjaya kumpul potensi-potensi pelajar yang tunggu je untuk masuk bila lockdown ni semua dah buka. Setakat ni lebih kurang 350 orang ada waiting list untuk masuk belajar gunting rambut di Walter College. Seterusnya tim sale face to face, tim Walter Trading, tim buat sales offline kan. Dalam dunia bisnes ni, saya membesar melalui dunia sales. So saya faham tentang sales ni. Saya selalu ajar tim saya bahawa apa asas bisnes? Asas bisnes ialah aktiviti mencipta aliran tunai. Kita kena faham. Jadi saya ni businessman. Saya meniaga ni bukan pasal produk apa saya jual, bukan macam mana cara saya menjual, bukan apa yang saya pasarkan, tetapi saya fokus kepada skill nak jual, skill nak memasarkan. So kalau kita ada dua skill ni, kita apa-apa pun kita boleh jual. Sebab tu saya selalu cakap kat tim saya, kat ramai orang kat luar sana, kalau ada peluang, belajarlah skill menjual. Ramai orang dia stuck sebab dia tak ada skill ni, skill menjual. Now tengok
So bila kami ni semua, tim saya semua ada skill menjual. So kita bukan depends kepada produk apa kita jual, kita bukan depends bagaimana cara kita menjual, offline ke, pergi rumah ke rumah ke, jumpa orang ke, kita tak bergantung kepada tu. Kita depends, bergantung kepada skill kita. Jadi apabila corona bana pandemik berlaku, maka hikmahnya ialah kalau dulu kami ni attack di darat, apabila berlaku corona kita tak boleh keluar darat, kami attack di udara. Bila PKP asyik bersambung dan kita tak tahu sampai bila habis, jadi kami mulakan satu lagi tim, iaitu serangan di laut. Nampak? Kita buat bisnes ni, kita mesti memikir dalam ruang lingkup yang lebih luas. Dia bukan pasal kau jual apa, bukan pasal servis apa kau buat, bukan pasal macam mana cara kau jual, tetapi skill menjual, babe. Kami ada tim serangan online, kami ada tim serangan melalui laut, telefon, direct call, cold call, boiler room. Sebenarnya bagi saya, semenjak corona bana ni adalah hikmah yang besar. Kalau tak, dulu kami asyik fokus meniaga offline. Tapi semenjak corona bana ni, maka terbukalah macam-macam benda baru yang kami explore. Jadi guys, dalam apa jua keadaan, sebenarnya buka mind kita. Sebenarnya meniaga ni, ruang dia lebih luas daripada apa yang kau jual atau bagaimana kau jual. Ia adalah tentang skill mencipta aliran tunai. Kita pasal skill ni kan, ada orang ingat bila kita nak bina team ni, nak rekrut orang ni, kita kena ada kereta besar-besar baru kita boleh buat. Kita kena ada kereta mahal baru kita boleh buat. Saya nak cerita kat korang, macam mana ketika saya pakai kereta Pro2 Viva 1.0 dan saya boleh bina team saya satu ketika dulu. Cerita ni, kalau kita nak bina team ni, kena ada kereta mahal, kena ada rumah besar, baru orang nak ikut kita. Hari ni saya nak cerita kat korang macam mana saya dulu masa baru-baru mula meniaga pakai kereta Viva, tapi saya boleh rekrut orang dan ada juga orang nak join saya. Walaupun ada kereta besar, ada rumah besar, ni adalah salah satu advantage, tetapi untuk korang yang baru start, yang masih tak ada apa-apa, adakah tak boleh bina team? Okey, masa saya mula-mula nak bina team, ada seorang abang, nama dia Abang Pian. Satu hari dia kata dia nak join bisnes ni, dia nak jumpa saya, dia nak berniaga. Macam ini kalau korang jumpa berhadapan lah, tapi sebenarnya teknik ni sama je, online pun korang boleh guna. Saya cakap kat Abang Pian, boleh bang jumpa dekat kedai kopi ni pada hari sekian. Okey, so esok sebelum nak jumpa dia, petang tu saya pergi kedai kopi tu dulu. Sebab saya tak pernah pergi kedai tu, tak pandai nak order apa semua. Saya pergi, saya training dulu cara nak order, supaya tak nampaklah kekok nanti. Okay, tu point yang pertama, always be prepared. Saya dah cakap dia nak jumpa pada waktu yang ditetapkan. Saya akan datang lebih awal daripada orang tu. Saya akan parking kereta, saya akan keluar bawa barang siap-siap, saya akan duduk kat dalam, saya order air siap-siap. Bila dia sampai, dia tak nampak saya naik kereta apa, betul tak? Abang Pian pun sampai. So bila dia sampai, saya bilang, "Assalamualaikum bang." Saya berdiri, saya salam dia. Jadi nampak saya mengalu-alukan kedatangan. Bila Abang Pian duduk, saya sembang dengan dia. "Okey bang, nama saya Azri, abang daripada mana?" Dia cakap lah, dia duduk dekat Subang Jaya. "Bang, Subang dari mana bang? Saya pernah agak pergi Subang." Next, bila saya berbual dengan dia, saya akan cari kat mana ada ruang persamaan supaya walaupun dia tak kenal saya, jadi dia akan rasa selesa. Jadi bang, boleh saya tahu tak bang, bila abang rasa abang nak mula meniaga ni, boleh tak saya tahu bang, sebenarnya apa harapan abang? Ataupun lebih spesifik, berapa abang harapkan yang abang boleh dapat bang? So Abang Pian pun ceritalah, sebenarnya abang masih kerja. "Oh ya ke? Sama bang, saya pun kerja kat dulu." Jadi bila kita kerja biasa nak tambah income lebih kan. Nampak, saya membina persamaan yang seterusnya, iaitu saya pernah kerja, dia pun kerja. Sebenarnya abang sebulan dapat extra 1,000 pun dah okey dah. Okay, seterusnya bila jumpa orang tu, kita always kena start dengan soalan. So bila kita start dengan soalan, jadi orang tu dia akan mula bercakap dan menceritakan apa masalah dia. Jadi bila dia dah cerita masalah-masalah dia, barulah kita ni boleh close, boleh counter dan solve, selesaikan masalah dia. Bila saya dah tahu Abang Pian punya masalah, dia nak 1,000 sebulan, maka saya pun ambil kertas, ambil pen, saya pun cerita kat dia, "Okey bang, kalau abang nak 1,000, abang buat macam ni, begini, begitu." Saya tunjuklah macam mana dekat link kat atas bio ni. Dia nampak bahawa untuk dapat 1,000 tu tak mustahil. Dan saya tunjuk juga apa achievement saya secara personal yang saya pernah capai. Saya tunjuk dia bukti supaya dia lebih rasa yakin. Saya cakap kat Abang Pian, "Abang tahu tak bang, kan ramai orang pandai buat online kan, abang tahu tak, saya buat face to face bang, direct selling. Saya jumpa orang kat meja, itu pun saya dah boleh jual banyak kat Subang Jaya." "Bang, Subang dari mana bang? Saya pernah agak pergi Subang." Next, bila saya berbual dengan dia,
saya akan cari kat mana ada ruang persamaan supaya walaupun dia tak kenal saya, jadi dia akan rasa selesa. Jadi bang, boleh saya tahu tak bang, bila abang rasa abang nak mula berniaga ni, boleh tak saya tahu bang, sebenarnya apa harapan abang? Ataupun lebih spesifik, berapa abang harapkan yang abang boleh dapat bang? Pasal abang Pian pun ceritalah sebenarnya abang masih kerja. Oh ya ke? Sama bang, saya pun kerja kat dulu. Jadi bila kita kerja biasa nak tambah income lebih kan. Nampak, saya membina persamaan yang seterusnya, iaitu saya pernah kerja, dia pun kerja. Sebenarnya abang sebulan dapat extra 1,000 pun dah okey dah. Okay, seterusnya bila jumpa orang tu, kita always kena start dengan soalan. So bila kita start dengan soalan, jadi orang tu dia akan mula bercakap dan menceritakan apa masalah dia. Jadi bila dia dah cerita masalah-masalah dia, barulah kita ni boleh close, boleh counter dan solve, selesaikan masalah dia. Bila saya dah tahu abang Pian punya masalah, dia nak 1,000 sebulan, maka saya pun ambil kertas, ambil pen, saya pun cerita kat dia, okey bang, kalau abang nak 1,000, abang buat macam ni, begini, begitu. Saya tunjuklah macam mana dekat link kat atas bio ni. Dia nampak bahawa untuk dapat 1,000 tu tak mustahil. Dan saya tunjuk juga apa achievement saya secara personal yang saya pernah capai. Saya tunjuk dia bukti supaya dia lebih rasa yakin. Saya cakap kat abang Pian, abang tahu tak bang, kan ramai orang pandai buat online kan, abang tahu tak, saya buat face to face bang, direct selling. Saya jumpa orang kat meja, itu pun saya dah boleh jual banyak-banyak sekian bang. Jadi abang bayangkan kalau abang buat online, lagilah banyak bang. Bila kita nak mendatangkan impress, keterujaan seseorang tu, kita kena break dia punya logik. Logik orang bahawa kalau jual online je boleh dapat banyak. Tapi saya telah mencabar logik dia, iaitu jual offline pun boleh dapat banyak. Bila dia punya logik telah tercabar, maka dia datang impress. Guys, bila saya menggunakan teknik ni, akhirnya abang Pian ni tak perasan pun kereta apa saya bawa, tak perasan pun betapa berjayanya saya, tak perasan pasal benda lain. Yang dia tahu, selepas saya meyakinkan dia menggunakan skill convincing ni, maka abang Pian rasa yakin. Dan bila balik tu, okay, kita orang jalan sekali, saya bawa barang hantar kat kereta dia, Pian pakai kereta lagi handal daripada saya. Dia pakai Toyota Vios, saya pakai Produa Viva, dan dia tak perasan pun apa kereta saya pakai. Tak semestinya kita kena ada semua tu dulu baru kita boleh nak start. Walaupun itu boleh membantu, tetapi untuk orang yang baru nak start, tak mustahil. Yang penting menggunakan skill convincing ataupun meyakinkan orang. Tapi sebenarnya tu teranglah, memanglah nervous. Yang lagi tu first time masa tu, rasa nervous lah sebenarnya nak yakinkan orang ni. Rekrut ni memanglah rasa nervous, rasa takut. Tapi saya lawan diri saya. Bila cerita pasal lawan diri ni, saya teringat satu cerita. Okay, masa saya baru mula berniaga dulu,